Bila sebut ahad-ahad, boleh jadikan dalil ke untuk zikir Ramadan? Dah, ahad-ahad tu memang dalam hadis ni sahabat. Sebab tu kita bila baca satu benda teks, baca sampai habis. Ni, buku sirah Nabi. Buku sirah Nabi ni sahabat ada dekat ni. Ada ni sini ni. Sirah Nabi. Oh, terbalik pula. Ha ni. Buku sirah Nabi ni sahabat ada di dalam produk di bawah. Sahabat boleh dapatkan dekat produk di bawah lah. Buku sirah Nabi yang ni. Buku sirah Nabi ni sahabat ada satu bab yang kita cerita bagaimana berlakunya isu ahadun ahad. Kita masuk pada bab yang awal dalam buku ni, isu keadaan Quraisy yang membuat siksaan. Saya dah lama dah tak pusing buku ni, tapi saya boleh cari balik insya-Allah, tak ada masalah. Menyeru suara, kemudian solat. Kita masuk kepada tahap dakwah secara besar-besaran. Siksaan kepada para sahabat Nabi. Gemuruh siksaan. Okey. Anda boleh rujuk siapa yang dah ada buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum. Siapa yang dah ada buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum. Ni buku ni. Ustaz, ada orang-orang nak jual buku di Singapura? Dah, boleh beli dia secara online. Kita hantar terus ke Singapura. Tadi pun Aramek dah ambil buku untuk kita hantar ke Singapura. Boleh orang hantar ke Singapura. Ni buku ni lagi lah boleh hantar ke Singapura. Linknya dekat bawah sahabat. Linknya dekat bawah. Ni. Buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum. Awak buka pada muka surat 128. Dalam ni dia cerita macam mana Bilal bin Rabah. Cerita tentang Bilal bin Rabah. 129 pun boleh juga. Okey, 128 ni dia sebut, dia kata, siksaan berat dialami oleh Bilal bin Rabah. Saya sakit tangan. Sekejap saya pegang. Macam ni. Bau sedap. Aduh. Ni dia. Dia sebut, dia kata, siksaan berat juga dialami oleh Bilal bin Rabah. Dia adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah mengikat leher Bilal dengan tali, lalu dia diserahkan kepada kanak-kanak di Mekah. Anak-anak itu mengheret Bilal mengelilingi bukit-bukit di Mekah sehingga bekas ikatan tali kelihatan di lehernya. Dalam keadaan itu Bilal teguh menyebut Ahadun Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Selepas itu Bilal dikembalikan kepada Umayyah. Kemudian ikatan tali di leher Bilal makin diketatkan oleh Umayyah. Lalu dia memukul Bilal dengan sebuah tongkat. Selepas itu dia memaksa Bilal untuk duduk di bawah terik panas matahari serta membiarkannya kelaparan. Apa yang lebih pedih daripada itu adalah ketika Umayyah mengheret Bilal keluar dan dijemur dengan tengah panas yang membahang. Dia melempar Bilal ke tanah Mekah yang berbatu. Kemudian dia menyuruh orang ramai untuk membawa batu besar yang seterusnya diletakkan di atas dada Bilal. Dia berkata, demi Allah, kamu akan tetap seperti ini hingga kamu mati atau kamu kufur kepada Muhammad. Kemudian menyembah Lata dan Uzza. Walau dia ancam begitu, Bilal hanya menjawab Ahadun Ahad. Bilal turut menyebut, sekiranya aku tahu perkataan lain yang membuatkan kalian lebih berang, nescaya akan aku sebutkan. Nampak tak? Nampak tak dalam konteks? Nampak tak konteks cerita tu macam mana? Cerita Ahadun Ahad tu konteks macam mana? Saya baca sekali lagi. Ni dia kata, sekiranya aku tahu perkataan lain yang membuatkan kalian lebih berang, nescaya akan aku sebutkan. Maksudnya, perkataan Ahadun Ahad yang membuktikan bahawa tiada syirik yang menjadi konten utama di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibentangkan dengan perkataan Ahadun Ahad. Jadi bila dia sebut tu dengan tujuan nak berkata bahawa perkataan tu dapat menyebabkan golongan yang menyeksanya, yang tak puas hati, rasa sakit hati. Kalau ada perkataan lain, contoh perkataan Muhammad ke, ataupun perkataan Allahu Akbar ke, something like that, perkataan tu lebih menyebabkan orang Quraisy itu sakit hati, maka mereka akan sebut. Tapi mereka tak, bahkan bila tak sebut Allah, Allah. Sebab apa tak sebut Allah, Allah? Sebab perkataan tu kalau
orang yang menyeksanya, Umayyah bin Khalaf dan seumpamanya, mendengar, dia orang tak sensitif. Tetapi disebutkan perkataan ahadun ahad yang membuktikan bahawa tiada syirik, yang sedangkan Nabi Muhammad SAW mendakwa bahawa orang-orang Quraisy melakukan syirik. Jadi perkataan tu nak bagi lebih sakit hati.